Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Paling kita tunggu-tunggu ialah jawaban Anwar Ibrahim terhadap soalan adakah gema ataupun adakah rusuhan ataupun protes yang berlaku di Indonesia boleh merayap ke Malaysia, boleh menular ke Malaysia, boleh berlaku ke Malaysia. Saya tunggu-tunggu jawaban Anwar Ibrahim sebab ramai orang yang tanya. Ada tanya saya, mereka kata, Nazilin, tidakkah menakutkan kes yang berlaku di Indonesia menular ataupun berjangkit ke Malaysia? Saya sudah jawab sebelum ini, tapi ramai orang tak yakin sebab saya bukan Perdana Menteri. Saya kata, tidak mungkin. Apa yang berlaku di Indonesia tidak akan berlaku di Malaysia. Kerana kita mempunyai pemimpin, kita ada parti politik yang stabil, kita juga mempunyai undang-undang yang sangat kukuh, dan tiada isu yang boleh menjadikan perkara tersebut. Saudara-saudara sekalian, jawapan Anwar terhadap persoalan ini, adakah protes boleh berlaku di Malaysia? Adakah protes di Indonesia boleh berjangkit ke Malaysia? Anwar Ibrahim jawab, tidak akan berlaku. Itu jawaban Anwar Ibrahim. Dan saya suka dengan jawaban Anwar Ibrahim bahawa perkara itu tidak akan berlaku. Ini satu jaminan yang melegakan hati saya, melegakan hati ramai orang. Macam manapun Anda cakap, kalau Perdana Menteri dah menyatakan perkara itu, kita harus lega dan yakin. Kerana keyakinannya membuatkan kita semua rasa selamat. Saudara, kata Anwar Ibrahim, kerajaan tidak halang tapi mau protes isu apa? Itu soalan Anwar. Anwar ditanya, adakah protes Indonesia boleh berlaku di Malaysia? Jawaban Anwar, dia tanya balik. Dia kata, kerajaan tidak halang. Kalau ada protes, silakan. Tiada yang menghalang. Tapi, mau protes isu apa? Itu persoalan dia. Waktu saya berikan pencerahan baru-baru ini, saya tidak bertanya soalan itu. Tapi Anwar Ibrahim bertanya soalan itu. Kalau nak protes, protes tentang apa? Itu soalan Anwar. Kamu jawab sendirilah kan? Kalau nak cakap swasta, kalau nak cakap kerajaan, kalau nak cakap pekerja, macam-macam lagi nak cakap, ini jawaban Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya perkongsikan kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi berfungsi dengan baik, kita kena penyakit. Tetapi secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita diajar, dididik, dikuatkan dan diseimbangkan oleh terapi imun Transfer Factor for Life ini, kita jadi sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita lah yang menyembuhkan kita, menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Saudara, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Produk ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini yang mau lepas dan mau bebas daripada masalah kesihatan Anda. Cepat dapatkannya, jangan tangguh-tangguh lagi. Orang yang bertangguh mungkin sedang menolak jawaban daripada Tuhan. Saudara, Anwar Ibrahim menjawab, kerajaan tidak menghalang rakyat untuk mengadakan protes. Sekiranya ia dilakukan secara sah, tanpa membabitkan keganasan, ugutan dan fitnah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, rakyat bebas menyuarakan pendapat dan membuat protes. Tetapi tindakan melampau seperti membakar rumah pemimpin atau menyebarkan fitnah tidak boleh diterima. Kita tidak akan menghalang. Tapi mau protes isu apa? Kata Anwar. Sedangkan sekarang allowance menteri sudah dipotong. Gaji menteri tidak ambil. Minyak turun. Peruntukan kepada rakyat bertambah. Dan lain-lain sudah diumumkan dan kita boleh pertimbangkan dalam belanjawan. Tetapi untuk memperoleh semua itu, negara kena aman, kerja kena kuat dan ekonomi kena berkembang, kata Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kemungkinan protes yang berlaku di Indonesia terjadi di negara ini
sekiranya rakyat tidak berpuas hati dengan kerajaan. Protes di negara jiran itu bermula Isnin lalu akibat kemarahan rakyat terhadap elaun mewah diterima ahli parlimen. Protes tercetus di seluruh Indonesia termasuk Jakarta selepas rakaman video menunjukkan Afan Kurniawan, seorang pemandu P-hailing, dilanggar dan digilis kendaraan polis ketika demonstrasi menuntut gaji lebih adil dan menentang keistimewaan mewah wakil rakyat. Di Jakarta, ratusan penunjuk perasaan berkumpul di hadapan ibu pejabat pasukan elit Brimob yang didakwa menyebabkan kematian Kurniawan. Terdahulu Anwar menunaikan solat Jumat di Masjid Jamek Bandar Baru Petaling. Anwar menegaskan fokus utama kerajaan ialah memastikan negara kekal aman dengan ekonomi terus berkembang serta memastikan pelaburan masuk. Katanya, jika kestabilan negara tergugat, rakyat juga akan terjejas. Tidak ada salah rakyat mengemukakan apa juga pandangan, tetapi jangan hingga bakar rumah ketua pemimpin ataupun yang membuat tindakan yang melanggar undang-undang. Jika itu berlaku, polis ambil tindakan. Ada orang kata ini mengekang kebebasan, itu tidak betul. Begitu juga fitnah, tuduhan kononnya sokong Israel atau jadi agen Israel, itu semua biadab, tidak berakhlak, kata Anwar lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inquis Zara Khairina. Ubat anti sawan lazimnya diberi sebagai pencegahan kecederaan otak trauma. Wah, apa cerita sampai uji ataupun ubat anti sawan tiba-tiba timbul dalam Inquis Zara Khairina? Ikuti terus ulasan kali ini dan jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Justice for Zara. Pakar patologi yang membedah atau menjalankan bedah siasat ke atas Alerhama Zara Khairina memberitahu mahkamah coroner hari ini bahwa Pinyotoin lazimnya diberikan sebagai langkah pencegahan sawan. Dr. Jesse Hugh berkata beliau tidak pasti sama ada ubat anti sawan itu diberikan ketika Zara Khairina dibawa ke Hospital Queen Elizabeth di sini pada 16 Julai. Datuk Ram Singh, peguam yang mewakili salah seorang daripada 5 remaja tertuduh yang berkaitan dengan kes Zara Khairina, menyoal Dr. Jesse mengenai kenyataannya yang menyebut tentang penggunaan Pnitoin. Ram Singh kata, menyoal dalam laporan bedah siasat Anda, Perenggan 29 mengenai analisis toksikologi yang menyatakan Pnitoin ini dikesan dalam tisu buah pinggang. Adakah Anda tahu rawatan hanya diberikan kepada si mati setelah dia dibawa ke hospital? Dr. Jesse menjawab, saya tidak tahu. Doktor yang merawat memaklumkan bahwa mereka lazimnya memberikan Pnitoin sebagai langkah pencegahan kepada pesakit yang mengalami kecederaan otak trauma yang serius. Dalam kenyataan saksi yang dibacakan oleh Dr. Jesse semalam, ia turut menyentuh perkara ini. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Justice for Zara. Tapi sebelum itu, izinkan saya kongsikan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita menjadi tidak berfungsi dengan baik, tidak seimbang, kita kena penyakit dan susah sembuh daripada penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan, serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita menjadi kuat, seimbang, ia akan bertindak, menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Itulah kehebatan Transfer Factor for Life terapi imun ini. Cepat dapatkan terapi imun ini melalui nomor telepon saya yang tertera, WhatsApp saya di nomor tersebut. Saudara, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan juga halal. Anda mungkin sudah berdoa bertahun-tahun untuk lepas daripada masalah kesehatan Anda.
ini masanya Anda lepas daripada masalah tersebut. Saudara, Ramsing bertanya, begitu juga dalam kes ini. Sebelum atau selepas kejadian, atau sebelum menyediakan laporan bedah siasat, adakah Anda mempunyai akses kepada sebarang rekod perubatan si mati dari mana-mana hospital? Dr. JC menjawab, kecuali rekod pada 16 hingga 17 Julai, selain daripada itu saya tidak mempunyai akses kepada rekod lain. Saudara, yang menggemparkan lebih ramai daripada kita semua ialah tentang kenapa tiba-tiba perkara ini timbul. Kenapa perkara itu timbul pula. Dan sebentar tadi apabila pakar patologi ini ditanya, adakah Zara Khairina bunuh diri atau terjun sendiri atas kehendaknya, doktor pakar patologi ini menjawab, terserah kepada mahkamah menentukan adakah Zara terjun sendiri atas kehendaknya. Itu jawapan pakar patologi. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita tunggu-tunggu semua. Jawapan kepada pakar patologi ini. Apabila ditanya oleh peguam yang mewakili kanak-kanak yang dianggap membuli itu, didakwa membuli itu, dia ditanya, adakah jika ia bukan disebabkan kemalangan atau ditolak ketika berdiri atau duduk di palang besi, adakah kemungkinan dia jatuh atas kemungkinan sendiri? Dr. JC menjawab, itu terserah kepada mahkamah menentukan. Apa definisi yang digunakan dalam situasi itu, bahwa si mati melakukannya sendiri, melakukannya sebagai bunuh diri. Sama, itu terserah kepada mahkamah menentukan, kata doktor tersebut. Pertanyaan itu menghari proceeding inquest membabikan Dr. JC pada hari ini, sebelum disambung semula Isnin depan dengan saksi dari Jabatan Kimia, dijangka dipanggil memberi keterangan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Justice for Zara. Bye-bye.